This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi saya ucapkan pada semua. Okey, so selamat kembali ke sesi PDPR. Sesi PDPR So sesi PDPR kamu dah bermula. Okey, dan kita masuk pada tajuk yang baru. Okey. Jadi tajuk baru ni, tajuk yang kelima dan tajuk yang kamu akan belajar selepas ni, tajuk yang keenam, dia sangat berkait rapat. Jadi kalau kamu tak faham tajuk 5, kamu sukar nak buat tajuk 6. Pastikan kamu tahu tajuk yang kelima ni. Pastikan kamu tahu nak buat macam mana untuk tajuk yang kelima ni. Okay? Alright, so this time saya gunakan buku teks lah supaya kamu lebih faham. Bila kamu tak ada rujukan, kamu boleh selalu tengok pada buku teks. Okay, so tajuk yang kelima, tajuknya ialah ni. Tengok sikit mana. Okay, kalau bahasa Inggeris, pakai bahasa Inggeris lah Okay, ungkapan algebra ataupun dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai algebraic terms Algebraic terms kalau ungkapan. Kalau persamaan algebra, algebraic equation. Okay. Kalau dia kata algebraic term, apa lagi nanti kamu akan belajar banyak lagi lah nama dia ni. Setakat ni ungkapan. Bila ungkapan ni dia merujuk kepada term. Okay, algebraic term. Ataupun kita boleh tulis kat situ, algebraic term. Bukan, algebraic expression, sorry. Ungkapan algebraic expressions. Kalau bahasa Inggeris dia lah. Alright. Okay, so kita tengok apa benda ni. So dia kata dalam bidang algebra, anda akan mempelajari cara mewakili suatu nilai yang tidak diketahui dengan suatu huruf. Jadi kita dalam algebra ni kita letakkan benda yang kita tak tahu nilainya, kita jadikan dia sebagai satu huruf. Okay? Kita tak tahu nilai, kita jadikan sebagai satu huruf. Kita akan kita akan buat satu huruf lah, represent apa, macam itulah. Okay? So dalam matematik kita memang banyak pakai algebra ni. Sebabnya lebih senang nak menulis hubungan antara kuantiti yang terlibat dan sebagainya. Nanti kita tengoklah. Okay, contohnya. Sepenat cuti sekolah, satu promosi pakej percutian 3 hari 2 malam ke Pulau Pangkor ditawarkan. Bagaimanakah anda dapat menentukan jumlah kos untuk bilangan dewasa dan bilangan kanak-kanak yang berlainan? Jadi yang ni, kalau soalan selalu kita tak tahu bilangan kos tu dan kita kena cari dia lah. So kita akan gunakan kaedah algebra. So siapa yang mewujudkan algebra ni? So dalam buku teks ni ada tulis nama dia. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Okay, so algebra ni dia berasal daripada Al-Jabar. Ni Al-Jabar, buku bahasa Arab Kalau kamu belajar pasal sirah-sirah sejarah Islam, dia ada buku dia Al-Jabar. Lepas tu dulu kan ada zaman kegemilangan Islam, waktu zaman Khalifah Umayyah, Utsmaniyah, Abbasiyah kan. Zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah ni zaman kegemilangan Islam. Waktu tu zaman ni ramailah orang datang kan ke tanah Arab untuk belajar lah. Dan buku yang famous antaranya adalah buku Al-Jabar. Al-Jabar wal Muqabalah. So ada ahli matematik namanya Al-Khawarizmi lah kita panggil dia. So kita panggil dia bapa algebra. Bila sampai dia dekat Eropah, Al-Jabar ni Eropah bagi nama algebra. So sampai sekarang kita guna perkataan algebra ni lah. Kita guna Eropah punya term tu sedikit lah pasal sejarah. So bila sejarah Islam dah jatuh maksudnya kalau you belajar sejarah tu negara Eropah dia punya zaman tengah menaik kan. Jadi sampai sekarang lah kita guna bahasa Latin ni, algebra ni. Okay. So kamu boleh tengok secara lanjut lah, boleh Google sendiri. Ni pun ada, boleh cari apa benda maksud kan. Boleh tengok.
GOOGL ni. Nanti kan keluarlah nama algebra tu. Okay. Ni maksud saya. Kalau huruf letter berkali koefisien. Ni kita kena tahulah. Okay. Kita tengok pada situasi ni. Tengok Encik Lim. Encik Lim kata setiap bulan dia menerima sebanyak RM50. Jadi kita dah tahu nilai dia RM50 kat sini. Encik Azlan kata setiap bulan saya menerima sejumlah wang. Kita tahu tak jumlah wang ni? Kita tak tahu berapa ringgit. Okay. Yang ketiga, Puan Kavita, wang derma saya kepada YKN setiap bulan bergantung kepada keuntungan yang diperoleh di kedai. Yang ni pun kita tak tahu berapa amount yang didermakan. Okay. Bila kita tak tahu jumlahnya, jumlah kuantitinya, kita akan menggunakan satu huruf. Ya. Bila kita tak tahu kuantiti suatu barangan ni, derma-derma ni ataupun kuantiti apa yang kita nak belikan ke apa ke, kita tak tahu, kita akan menggunakan huruf. Ya. So dia kata bagaimana anda menggunakan huruf untuk mewakili pemboleh ubah? Jadi pemboleh ubah di sini adalah dia punya, apakah pemboleh ubah kat sini? Pemboleh ubah kat sini merujuk kepada, siapa boleh jawab soalan saya? Dia merujuk kepada wang derma. Okay? Boleh So dia merujuk kepada wang derma. Jadi kita tak tahu, macam kes yang pertama Cik Lim kita dah tahu tak ada masalah. Tapi untuk Encik Azlan dengan Puan Kavita, kita tak tahu berapakah wang derma yang mereka sumbangkan. Jadi bila kita tak tahu, kita akan menggunakan huruf untuk mewakili pemboleh ubah wang derma ni. Itu kes dia. Ini adalah algebra lah. Okay. So contoh dia kat sini. Dia kata kat situ lah. Tu, nampak tu. Kuantiti dikali sebagai pemboleh ubah. Ni tadi saya kata. Pemboleh ubah dalam kes ni adalah wang derma. Okay. Jadi cara kita tulis, kita boleh menggunakan huruf setiap bulan yang kita tak tahu tu. Contoh Encik Azlan. Dia akan menerima RMX dan Puan Kavita menerima RMY sebab kita tak tahu nilai dia. Okay. Antara pemboleh ubah X dan Y yang manakah mempunyai nilai tetap ataupun nilai yang berubah? Dia kata. Okay, so dia cerita kat sini, tetap ke berubah nilainya? Jadi kalau kamu tengok balik kisah pada situasi atas ni, kamu akan tahu mana satu nilai yang tetap, mana satu nilai yang berubah. Okay. Contoh Encik Azlan, setiap bulan saya menerima sejumlah wang yang sama kepada YKN. So kamu dah tahu dah yang ni kita buat pemboleh ubah dia RMX. Okay, so sekarang ni adakah pemboleh ubah dia mempunyai nilai yang tetap untuk kisah Encik Azlan? Sebab sini dia kata wang yang sama kan. So ini Encik Azlan kita akan dapat dia nilai tetap. Jelas Okey, mana perkala Puan Kavita, saya menderma setiap bulan bergantung kepada keuntungan. Jadi ini apa? Nilai yang berubah. Yang berubah. Okey? Kamu akan tahu benda tu. Okey, contoh satu. Wakilkan setiap pemboleh ubah yang berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya tentukan sama ada pemboleh ubah itu ada nilai yang tetap ataupun nilai yang berubah. Berikan justifikasi anda. Jadi kita tengok A dia. Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Okay, jadi tengok cara penyelesaian dia. Dia menggunakan, yang ni dia tak sebut kadar dia berapa. Jadi kita tak tahu kadar dia berapa. So kita gunakan sebagai case, sebagai huruf lah yang sesuai mewakili pemboleh ubah kadar tersebut. So dia kata K mewakili kadar faedah setahun untuk simpanan tetap. So kat sini dia punya pemboleh ubah. Ni pemboleh ubah dia. Ni pemboleh ubah dia. Okay. So B, masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Tahu tak masa dia? Tak tahu kan? Jadi masa adalah pemboleh ubah dia. Kita tak tahu. Jadi kita letakkanlah sebagai huruf apa-apa je. K mempunyai nilai tetap kerana kadar faedah tidak berubah dalam tempoh setahun. Okay, B. Kita guna apa kat sini huruf yang digunakan sebagai T. Sebab T mewakili masa lah. T ni selalu time. Bahasa Inggeris. Kita selalu guna bahasa Inggeris. Kita jarang guna M untuk masa.
kita banyak guna bahasa Inggeris. So kita gunakan K, T mewakili masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. T mempunyai nilai yang berubah kerana masa perjalanan berubah pada setiap hari. Jadi kamu kena tengok, kamu kena wakili satu huruf dan kamu kena pasti dia berubah ke tetap. Itu benda dia. Alright, so kita tengok pada latih diri 51A. Okay, wakilkan setiap mula ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya tentukan sama ada mula ubah ada nilai tetap ataupun nilai yang berubah. Berikan justifikasi anda. Okay, yang A. Jisim badan setiap murid dalam kelas anda. Okay, kita nak ambil satu huruf. Okay, apa pemula ubah dia? Pemula ubah dia adalah Jisim. Jisim lah pemula ubah dia. Okay, jadi kamu boleh ambil apa-apa huruf lah. Asalkan kamu notekan dia punya huruf tu. Nak buat J boleh. J pun boleh, tak ada masalah. So kamu kena tulislah macam mana ayat yang ke atas tu kamu kena tiru. J mewakili, kita tulis kat sini lah J mewakili jisim badan kan setiap murid. Okey, sekarang ni dia nak tahu nilai dia tetap ataupun berubah. Setiap murid. Berubah. Ubah ke tetap ni? Berat badan berat badan ni berubah juga kan? So kita akan kata nilai dia berubah. Okey, nilai berubah. Sebab apa? Nilai berubah dengan masa lah kan. Berat kamu berubah. Okey, markah yang diperolehi. Okey, markah kita tak tahu markah dalam satu ujian matematik. So kita pun tulis apa kamu nak buat. Huruf apa yang cantik. Kita buat M lah, markah kan. Mewakili markah. Panjang-panjang tu lah kamu buat ayat. Okey, nilai tetap ke berubah? Kita akan panggil dia nilai dia adalah tetap ke berubah? Yang pertama berubah. Yang kedua, kita akan tulis dia tetap. Sebab satu ujian je kan markah yang diperolehi. Maksudnya ujian pertengahan tahun berapa. So nilai dia tetap. Okey? Okey, seterusnya. Okay, kalau you nak buat dalam bahasa Inggeris, macam mana cara nak tulis dia? Kita akan tulis J represents, apa benda semua ayat dia lah. Ataupun M represent marks kan. That Zaini gain in math test. Contohlah. Okay. C, jarak di antara rumah Arman dan sekolahnya. Tahu tak jarak dia? Tak tahu kan? So kita akan tulis, you nak pakai huruf apa? Apa-apalah, tak kisahlah. J boleh, kalau bahasa Inggeris kita pakai D kan. D, ini sebab ayat D pula. D represents, bahasa Inggeris pula distance kan. Distance, sekian. Kita buat ayat dia lah. Okay, jarak tetap ke berubah? Tetap. Jarak ni for sure dia akan jadi tetap. Okay. And then di suhu di puncak Gunung Kinabalu dalam sehari. Okay, suhu kita nak ambil mungkin apa suhunya? S pun boleh. Bahasa Inggeris suhu apa suhu? Temperature. Temperature kan? So you boleh pilih any kind of letter that you want You know T. Kalau T represents temperature. Tulislah ayat dia panjang-panjang tu macam teks So temperature dekat Gunung Kinabalu dalam sehari tetap ke berubah? Berubah. Confirm berubah lah. So you tulis berubah. Nilai berubah. Kan? Sebab suhu dia tengah hari panas sikit. Buatlah justifikasi dia. Okay, bagus. Syazah bagus. Alright, so kita tengok. So bagaimana nak menerbitkan ungkapan algebra daripada satu situasi? Contoh macam ni kan. Kita kata satu beg mengandungi X blok kayu, ada satu. So jumlah blok kayu kita ada 1X. Kalau kamu ada 3
blok kayu dimasukkan ke dalam beg itu. Ni ada 3 blok kayu. Mula-mula ada X. X ni kita tahu tak nilai blok kayu? Kita tak tahu. Kita tak tahu nilai dia berapa. Okay? Jadi ada 3 blok kayu dia masuk dalam ni, dia akan dapat X tambah 3. Setuju tak? Okay, kalau kita masukkan 4 blok kayu dalam ni ada X. Blok kayu tak tahu berapa. So kita akan tulis X tolak 4. Sebab dia kata kat sini dikeluarkan. Kita tolakkan dia. Okay, so bilangan blok kayu dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid, kita tulis X bahagi 2. Okay, jelas Sebab X tu tak tahu nilai kan. Kalau dia masukkan 3 bongkar tambah 3. Keluarkan 4 bongkar, tolak 4. Bahagi kepada 2 murid, kita buat bahagi 2 lah. Itu benda dia. Okay, 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. 2 beg. Okay, so ada 2 beg, kita darab dengan X, kita dapat 2X. Ataupun kita boleh buat X tambah X pun boleh. Kita akan dapat 2X. Maksudnya macam X, 2X blok kayu lah. Okay? Okay, kita tengok situasi yang ke bawah lagi tu. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu, manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu ditambah dengan 2 blok kayu. Jadi kamu ada 2X tambah Y tambah dengan 2. Okay, boleh jelas sekali tu? Sorry. Okay, jelas sekali. Kita ada 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan jisim. Setiap blok kayu adalah P gram. Ditambahkan lagi unit kat situ. Okay, so cara nanti kalau kamu tengok 2 darab X darab P. Jumlah jisim kayu dalam 2 beg. So kita ada, sebab ada 2 beg, so kita dapat 2X. So dia dah bagi tahu jisim dia adalah P gram. Maksudnya jisim pun kita tak tahu berapa. So kita darab dengan P. Kisah dia. So jumlah blok kayu atau jisim blok kayu ditulis dengan nombor dan boleh ubah. Yang ni macam ni lah. Disebut sebagai ungkapan algebra. Ni ataupun bahasa Inggeris dia kita sebut sebagai algebraic expression. Algebraic expression. Okay. So kita tengok pada contoh 2. Okay, Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen sebiji dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. Ungkapan algebra bagi jumlah wang. Dia nak jumlah. Jadi harga apple X kita dapat 5 kali X sebab 5 biji darab dengan X sen, tak tahu berapa, so dapat 5X. Y kita dapat 8Y. Jadi jumlah bayaran dia 5X tambah 8Y. Jumlah bayaran 2 apple. Okay. So kita tengok pada 5.1b. Tulis satu ungkapan algebra bagi setiap situasi berikut. Okay. Hasil tolak 7 daripada suatu nombor X. Salah baca. Tolak 7 daripada suatu nombor X. So asalnya kita ada X, satu nombor X, kita buat tolak 7. So kita tulis X tolak 7. Dia akan jadi macam ni. Tuliskan kat buku teks kamu tu. Okay, how about B? Hasil tambah Y dan Z dibahagi dengan 9. So cara tulis dia adalah, saya tulis kat sini hasil tambah. Jadi kita buat Y tambah Z bahagi 9. Ini cara tulis dia lah. Okay. So kita tengok pada C. Jumlah orang bagi X sebuah kemah. Jika setiap kemah dapat memuatkan 4 orang. So sekarang kita dah tahu dah. Satu kemah 4 orang. Jadi kita ada berapa kemah? Tak tahu kan. So kita ada X kemah. So kita buat apa? 4 kali X iaitu 4X. Boleh? Jadi macam itulah cara dia. Okay, ada 4 orang, satu kemah tak tahu, satu kemah ada 4 orang. Kalau 2 kemah 8 orang. Sekarang dia dah sebut tak berapa biji kemah? Tak tahu kan. So kita buat, dia buat X kemah. Jadi 4 kali X lah iaitu kita dapat 4X.
Okey, yang keempat, Puan Nio membeli M kg ikan kerisi yang berharga Rp sekilogram. Berapakah jumlah bayarannya? Okey, kalau ikan kerisi, kita ada P ringgit, ada M lagi. So kita pun boleh buat PM. P darab M kalau ikan kerisi. So kita ada PM. Ataupun MP lah, M kg darab P, mana-mana lah boleh satu lagi kita ada Q sekilogram, ikan caru ada N kg, so tambah dengan QN ataupun MP tambah NQ pun boleh, tak ada masalah. Kamu nak buat MP tambah NQ pun boleh sebab dia nak hasil tak jumlah bayaran kan, tak kisah dua-dua boleh. Okey, yang kelima, umur Nazmi adalah H tahun, Jagjit adalah K tahun. Yang ni susah sikit lah. So kita tulis sikit, nanti kita pening. Nazmi H. Okey, Jagjit sama dengan K. Izhar adalah 2 kali umur Jagjit. So kita buat 2, Jagjit tadi K kan, 2 darab K iaitu 2K. Boleh Okay, Izhar adalah 2 kali umur Jagjit. So Izhar adalah 2 darab dengan Jagjit. So Jagjit tu K, so kita buat 2K lah. Berapakah? Dia nak apa? Dia nak beza. Beza umur antara Nazmi dengan Izhar. Yang tu yang dia nak. So kamu nak Nazmi dengan Izhar, so Nazmi kita ada H, Izhar kita ada 2K. Kalau beza tu maksudnya kita kena buat apa? Tambah ke tolak? Tolak. Tolak. Nazmi adalah H. So jawapannya H tolak dengan Izhar. Tolak apa? Tolak 2K. So ni jawapan dia. Okay, H tolak 2K. Okay, so bagus. Saya nampak kamu faham untuk topik ni. Okay, bagaimanakah anda menentukan nilai ungkapan? Ini maksudnya ni dah kira-kira dah. Okay, bagaimanakah anda menentukan nilai ungkapan? Okay, nilai ungkapan dapat ditentukan dengan menggantikan. So keyword dia kita kena menggantikan. Boleh highlight lah kat situ Pemboleh ubah dengan nilai yang diberi. Apa pemboleh ubah tu? Pemboleh ubah tu adalah yang X, yang X, yang Y, yang P, yang M dan sebagainya. Yang huruf-huruf itulah. Okay. So kita tengok pada contoh 3. Diberi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Cari nilai bagi. Maksudnya sekarang teknik dia menggantikan. So kamu gantikan saja. So X kamu dah ada 3, kamu ganti dengan 3. Y kamu dah ada 2. Dekat 5Y tu Y kita ganti dengan 2. Okay. Kita gantikan. Okay, lepas tu kita pun darabkan. Sebab ni ada kurungan kan? Masuk kurungan apa? Kalau kamu ingat lagi. Apa masuk Darab. kurungan? Kurungan tu adalah darab. Sekejap nak settlekan ni. Okay, kurungan adalah darab. Jadi dia darab sebenarnya. So 8 darab 3 dapat 24. 5 darab 2 dapat 10. Lepas tu tambah 7 kan? So tolakkan tambah kamu dapat 21. Tu benda dia. Okay. So kamu akan banyak mengira lah lepas ni Okay. So ni kalau kamu nak cuba guna calculator boleh. Ni. Nak main cuba-cuba boleh lah. Tapi ni lepas ni nanti. Ni saya tak nak tekankan dulu Okay, kita tengok pada contoh yang keempat. Dalam sebuah kelas, 1/3 daripada murid lelaki adalah KRS. 9 murid perempuan adalah bukan KRS. Tulis satu ungkapan bagi ahli KRS dalam kelas itu. Okey, jadi dekat sini kita tengoklah. Dia kata kat situ 1/3 murid lelaki adalah KRS. Jadi kita ambil murid lelaki, kita tak tahu berapa. Bila tak tahu berapa, kita jadikan dia sebagai huruf dibuat. Katakan bilangan murid lelaki sebagai X sebab tak tahu huruf kan. Dan tak tahu boleh ubah. Jadi bilangan murid perempuan adalah Y. So tak tahu bilangan murid perempuan dia. So maka jumlah adik-adik KRS sekolah 1/3 daripada X maksudnya daripada murid lelaki lah. Tambah dengan
Okey, Y adalah bilangan balik perempuan. Tolak dengan 9 sebab 9 ni bukan ahli KRS. Dia akan jadi macam tu. Okey, ni ungkapan dia. So yang kedua adalah jika kelas itu terdiri daripada 12 orang murid lelaki, jadi dia dah bagi dah. Tadi lelaki kita pakai X kan, jadi kita gantikan X kita sama dengan 12. Okey, dan 16 orang murid perempuan. Murid perempuan tadi kita jadikan sebagai Y, kita boleh ubah dia. Jadi kita buat Y sama dengan 16. So jumlah ahli KRS kita gantikan. Jadi X tadi kita ganti dengan 12, Y kita ganti dengan 16. Okay? Kemudian ni boleh potong lah. Ni macam bahagi kan. Sini potong, sini dapat 4. So 4 tambah 16 tolak 9 dapat 11. Okay? Okay, kita tengok kepada latih diri 5.1C pula. Okay. Diberi P sama dengan 5, Q sama dengan 2. Yang ni kamu salin dululah. Ada kat buku tas kan? Kamu boleh salin dulu. Sementara saya nak letakkan. Sebab ini macam ada banyak pengiraan. Kamu itu dulu. Saya bagi masa kamu boleh cuba buat dulu Kamu buat dulu. Nanti kita tengok sama tak jawapan kita.
Okay, saya harap kamu pun tengah buat lah So, kita gunakan teknik apa? Gantian tadi ataupun kita panggil dia substitution kalau bahasa Inggeris dia. Kita panggil dia substitution. So, diberi P5, Q2, R negatif 4, cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut. Okay, kita boleh buat yang A. So, yang A kita ada 2P tambah Q. Kita gunakan teknik gantian. So, kita tulis sama dengan kat bawah. So, 2. Okay, P kita, maksudnya kita darab So, P adalah 5. Okay, tambah, Q adalah 2. Jadi 2 darab 5 kita dapat berapa? 10 tambah 2, kita dapat 12. Okay, itu untuk yang A. Okay, untuk yang B kita ada 3Q tolak 4R tambah 8. Okay, so we use substitution method. Tulis sama dengan So bawah mesti tulis sama dengan sebab kita dapat gantian dia. So 3Q kita ganti dengan 2. So kurungan 2. Tolak 4. So R kita ganti dengan negatif 4 tambah 8. Okay, so kita dapat 3, 2. So maksudnya 3 kali 2. Kita dapat berapa? 3 kali 2? 6 Okay, sini nombor negatif. Negatif darab dengan negatif kita dapat positif. Boleh? So 4 kali dengan 4 kita dapat berapa? 16. Yang ni kamu kena, ni maksudnya algebraic kamu kena power lah. Okay, negatif darab negatif kita dapat positif. Negatif darab negatif kita dapat positif. Tu, saya tulis kat bawah tu. Okay, lain kita gantikan tambah 8. Okay, salin saja So 6 tambah 16 tambah 8. 8 berapa? Dapat berapa ni? 30. Okay. Okay, kita tengok yang C. Okay. Ingat ni namanya kurungan. Bila kurungan kita kena buka kurungan lah. Bila buka kurungan kita kena darabkan. Okay, so ini darabkan dulu. Saya tulis dulu soalan 5P tolak R. Okay, kita buka kurungan. Apa maksud dia buka kurungan? Sini kita dapat 5 darab P. So kita dapat 5P. Boleh Okay, tolak salin saja tolak. So kita dapat satu lagi 5 darab dengan R. So kita buat apa? 5R. Ini saya tunjuk cara pertama. Nanti kamu buat cara kedua. So 5P, P kita ganti dengan 5. Tolak dengan 5R kita ganti dengan negatif 4. Okay, so kita buat 5 kali 5 kita dapat 25 Okay, yang ni negatif darab negatif. Kita dapat macam tadi lah, negatif kita dapat positif. So tambah 5 kali dengan 4 kita dapat 20. Apa ni jawapan dia? 40. Okay, ada lagi satu kaedah. Kaedah yang kedua untuk C kaedah kedua kita buat macam ni. Kita selesaikan, kalau kamu ingat lagi BODMAS, ingat tak BODMAS? Ataupun Kubadatato, dia selesaikan yang mana dulu? Kurungan ataupun bracket. Okay, kita selesaikan bracket ataupun kurungan. So maksudnya selesaikan P tolak R dulu. Jadi kita kata sama dengan, ganti P. P kita ganti dengan 5. R kita ganti dengan negatif 4. So tolak kurungan negatif 4. Buat macam ni dulu. Ni kita ganti dengan negatif 4. So kita akan dapat 5. Tolak dia akan jadi apa? Tambah. So ni bermaksud 5 tambah 4 dapat 9. So jadi kamu akan dapat berapa ni? Buat sini. So 5 kali 9 kamu dapat 40. 45. Dapat 45 So jawapan dia samalah untuk dua kaedah tu.
Okay, jadi lepas kamu dah siap buku test ni, kamu akan buat modul nilam jugalah. So saya nak kamu buat modul nilam sebagai latihan kamu. Kamu semua dah ada buku modul nilam kan? Okay, D. R per 2 tambah 7Q tolak 3. Okay, R kita ganti dengan negatif 4. Tambah Q kita ganti dengan 2. So 7 kurungan 2 tolak 3. Okay, negatif 4 bahagi 2. Potong-potong. Sini dapat apa? Negatif 2 tambah 7 kali 2 kita dapat 14. So ni kamu kena kira lah. Negatif 2 tambah 14 kamu dapat tambah 12 kan? Ni tambah 12. Ataupun kamu tekan kalkulator kan? So 12 tolak 3 kamu dapat 9. Okay. So ini untuk 5.1C. Okay, kita tengok yang kedua pula. Encik Adnan dan Encik Tan menderma beras. Dia tak tahu berapa kan. Encik Adnan menderma 8 kampit beras. Setiap satu berjisim 8X. So kita boleh tulis macam mana? 8X yang pertama, betul tak? Adnan, betul? Encik Tan menderma 4 kampit. Setiap jisim satu berjisim Y. So satu lagi kita ada 4Y. Boleh? Okey, yang pertama, tuliskan satu ungkapan bagi jumlah jisim. Jumlah jisim. Macam mana nak buat kalau jumlah jisim? 8X tambah dengan 4Y. Sebab dia nak jumlah. So kamu tulis jumlah jisim ataupun total of the mass of the rest is equals to 8X tambah 4Y. Okay? Okay, B. Jika X adalah 5 dan Y adalah 10, hitung jumlah jisim. So, maksudnya jumlah jisim 8. So, X kita ganti dengan 5. Tambah 4. Y kita ganti dengan 10. So 8 kali dengan 5 kita dapat 40 tambah. Ini dapat apa ni? Aku salah je. Kat mana saya salah tu? 8 kali 5 40 kan? Pakai risau. Ni 80. Ini 80 kilo lah kg Sebab dia kata unit dia kg. Ini senang. Mudah senang. Alright, okay, so kita tengok yang nombor 3. Okay, Jen dan Kamalesh masing-masing membeli M dan N keping kad hari raya. Wow. Okay, so kita ada Jane. Okay, kalau Jane kita ada, dia ada M. So M darab dengan P lah sebab sekeping dia P kan. So kita ada Jane, kita ada sama dengan MP. Kemudian kita ada Kamalesh, kita ada apa? NP. Boleh ya? Dia ada N keping, RM5 darab dengan berapa sekeping lah. Okay, tulis satu ungkapan bagi beza wang yang dibayar oleh mereka. Beza. So jadi beza kita boleh buat A dia MP tolak dengan MP. Okay? MP tolak dengan NP. Boleh? Sebab dia nak beza. Okay, jika M adalah 8, so gantikan. MP tolak NP
Okey, M adalah 8. So gantikan sama dengan M kamu 8 kurungan P kita ganti 1.5. Okey, tolak N kita ada 6. Gantikan lah. P kita ada 1.5. Okey, cuba kira. Okey, 8 kali 1.5 berapa? Kamu sekarang dah boleh guna kalkulator kan? 40, 12. So kamu ada 12 tolak. Okey, 6 kali 1.5. Berapa? 9. 9. So 12 tolak 9 kamu ada sini 3. Ataupun sebenarnya RM 3. Beza Okay, so tu settle lah 3 soalan tersebut. Okay, ada lagi tak? Sikit lagi. Okay, so ni dia sebut sebagai apakah sebutan dan perkali. Okay, kalau bahasa Inggeris sebutan kita panggil dia sebagai term. Kita panggil dia sebagai term. Kalau tadi ungkapan kita panggil sebagai expression. Okay. Kalau bahasa Inggeris ni perkali, bahasa Inggeris dia panggil sebagai coefficient. Coefficient. Okay, coefficient. Okay, dalam satu ungkapan kita panggil dia expression. Okay. So, dalam satu ungkapan, maksudnya expression, ungkapan expression 2x plus 3xy. Okay, 2x adalah hasil darab 2 darab dengan pemboleh ubah x. 3xy adalah hasil darab nombor 3 dengan pemboleh ubah x dan y. Jadi dia buat macam ni lah. Nombor boleh ubah. Okay, 2x dan 3xy dinamakan sebagai sebutan algebra. Maksudnya, mula-mula kamu ada 2x tambah 3y. Okay, yang ni kita panggil sebagai ungkapan. Itu cerita dia. Ataupun kita pakai expression. Ni cerita dia lah. Okay, bila kita pecahkan satu-satu, kita tulis dia 2x, lepas tu kita buat dia 3y. Maksudnya kita pecahkan dia satu-satu, 2x ini kita panggil dia sebagai sebutan. Tu cerita dia. Ataupun sebutan bahasa Inggeris dia apa tadi? Term. Ni kita pecahkan dia. Okay, 3y ataupun 3xy pun boleh lah mana-mana 3y ke 3xy kita panggil dia sebagai sebutan. Okay, ataupun term. Tu cerita dia. Kalau ada simbol tambah ke tolak, dia akan dapat ungkapan iaitu expression. Kalau dia satu-satu single, dia berdiri seorang-seorang kan, kita panggil dia sebutan ataupun term. Okay. Okay, jadi contoh 5. Kenal pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra berikut. Okay, identify algebraic terms from algebraic expression. Okay, kalau x dengan 5x, sebutan ni adalah x dan 5x. Itu maksud dia. So, sebutan ni tadi saya kata bahasa Inggeris apa? Term. Okay. So, kalau x tolak 8, x per 8 tolak 7y, algebraic term is x over 8 and 7y. Maksud dia. Okay, kalau yang C ni ada 3 sebutan lah. Iaitu PQ, 2x dan 13. Tanpa ada simbol tambah ataupun tolak. Okey, yang keempat kita ada M square, M kuasa 2, 2M, N dan 6. Okey. So, robot ni tanya, nyatakan bilangan sebutan dalam setiap ungkapan tu. Okey, dia tanya. Okey, untuk yang pertama, berapakah bilangan sebutan dia? 2. Ada 2. Okey, yang ini pun kita ada 2, sama. Okay, yang ini kita ada berapa? Yang ni kita ada, yang ketiga kita ada 3 bilangan sebutan. Yang ini last sekali kita ada 4. Okey, itu maksud dia. Okey, so dia kata suatu sebutan algebra boleh ditulis sebagai hasil darab, pemboleh ubah dan faktornya. Misalnya, macam inilah. 3x darab y pun boleh, 3y darab x pun boleh, 3 darab xy pun boleh. Macam-macam cara lah nak tulis dia, tak ada masalah. Okay. So soalan dia, okay, ni.
3x adalah faktor lain bagi pemboleh ubah y, maka 3x adalah perbekali bagi pemboleh ubah y. Jadi dia boleh berubah-ubah lah mana satu darab. So kat belakang ni semua dia jadikan pemboleh ubah. So automatically depan dia akan jadi perkali. Okay, itu cerita dia. So soalan dia kata, apakah perkali bagi pemboleh ubah x, y? Apa jawapan dia kat sini? Jawapan dia adalah 3. Sebab dia nak perkali kat depan kan. So kedua saya boleh kata apakah perkali bagi x? Jawapan dia 3y. Okay, soalan yang last sekali, apakah perkali bagi y? Jawapan dia apa? 3x. Jadi perkali ni dia akan duduk dekat depan. Perkali dia akan duduk dekat depan. Perkali dia duduk dekat depan. Duduk dekat depan. Okay. So contoh 6. Ni dia cerita. Okay, dalam sebutan nyatakan perkali bagi. Cerita dia. So kalau K kuasa 2 mn semua, so perkali yang tak disebut lah iaitu negatif 3. So ni jawapan dia. So mn perkali dia adalah mn. Kali yang tak disebut adalah 3k kuasa 2. Itu jawapan dia. So yang terakhir kita ada nyatakan perkali bagi 3k kuasa 2. Yang tak disebut adalah mn negatif. Maksudnya benda yang tak disebut tu adalah dia punya perkali lah. Alright. So yang ni pun kamu dah boleh buat. So latih diri. Kenal pasti semua sebutan bagi setiap ungkapan algebra berikut. Apa sebutan dia tadi saya dah sebut lah. Yang ni kamu boleh buat sendiri, dekat modul Nilam pun ada banyak kan. Jadi saya boleh bagi A dengan B ni. Ini jawapan dia. Jawapan dia apa ni? 6K dengan 2K. Tunggu saja. Okay, kalau yang ni kita ada X kuasa 2, 9XY. Okay. Yang ketiga ada 3. Macam tadilah, macam buku teks tadi tu kan. Okay, nombor 2, dalam sebutan negatif XY kuasa 2, nyatakan perkali bagi XY kuasa 2. So ni jawapan dia negatif 8. Okay, yang ini adalah, okay, kalau dah ambil 8X, dah ambil yang tak ada adalah negatif Y kuasa 2. Yang ketiga Y kuasa 2, yang tak disebut perkali adalah negatif 8X. Yang terakhir adalah negatif X. So yang tak disebut adalah negatif 8Y kuasa 2. Senang tak? Boleh? Boleh. Senang je. Okay. Yang ni yang last sekali lah. Sebutan serupa dengan sebutan tak serupa. Ni senang je. Okay, dia kata kat situ pasangan yang mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama nama dia serupa. Contoh kita tengok yang serupa ni. Okay. Nama sebutan serupa tengok pada pemboleh ubah. So keyword dia pemboleh ubah. Bila pemboleh ubah kita tengok belakang ni. Ni pemboleh ubah. So pemboleh ubah kat sini M. Serupa tak? Serupa. Samalah. Ni pemboleh ubah dia apa? PQ. Kat sini pun PQ. Serupa tak? Serupa. Okey, yang ketiga kita ada AB dengan BA. Serupa tak? Serupa. Sebab apa? AB adalah A darab B ataupun B darab dengan A. Bendanya sama Okey. Okey, yang terakhir kita ada K kuasa 2 serupa dengan K kuasa 2. Jadi dia adalah serupa. Ataupun bahasa Inggeris dia kita panggil like terms. Okay, kalau sebutan tak serupa ataupun unlike terms, kita tengok macam mana Okay, V dengan W sama tak? Tak serupa langsung. Pemboleh ubah dia tak serupa pun tak boleh lah. Okay, macam XY dengan negatif YZ lagi tak serupa. Yang samanya cuma X je tapi X dengan Z ni tak sama, tak boleh Okay, yang ketiga kita ada X kuasa 2 dengan X tak serupa. Sebab apa? X kuasa 2 adalah X darab dengan X ke berdapat X kuasa 2. Tapi X saja dia X lah. Okay. Yang terakhir kita ada M kuasa 2N dengan MN kuasa 2 tak serupa. Sebab apa? Yang kuasa 2 untuk yang pertama ni adalah M. Yang kedua ni yang kuasa 2 adalah N. Tak sama tak serupa. Cerita dia lah. So ini macam tadi. Dia dah cerita kat situ kan.
Okay, jadi kita buat sikit latih diri ni, 5.1E ni. Okay, kena pasti. Okay, yang A ni serupa ke tak serupa? Super. Betul, serupa. Like term. Like term. Okay, yang kedua, serupa ke tak serupa? Tak. Tak. Senang je. Unlike term. Unlike term. Okay, yang ni SRT dengan RTS. Sama. Super. Panggil dia serupa ataupun like term. Okay, yang terakhir. Tak super. Super. Senang tak? Senang. Okay, so saya harap you dah boleh buat latihan dekat buku modul apa? Modul Nilam. Buat latihan pada modul Nilam, nanti hari Jumaat kita akan bincang modul Nilam. Boleh? Boleh. Buat modul Nilam dulu lah. Kalau rasa dah pandai buat modul Nilam, dah habis dah, kamu boleh buat Mahir Diri 5.1 ni. Mahir Diri ni sebagai kamu punya ekstra lah. Maksudnya, okay, kamu dah tahu Nilam, dah pandai, okay, kamu buat Mahir Diri. Mahir Diri ni soalan dia kritikal sikit lah. Nampak tu ada otak-otak kan? Gambar otak-otak. Buat dulu modul Nilam. Muka surat berapa modul Nilam? Tengok sikit modul Nilam kamu tu. Okay, modul Nilam kamu boleh buat muka surat 49 sampai 52. Okay? Modul Nilam. Modul Nilam. Muka surat 49 sampai 52. Okay? So nanti kita akan Jumaat bincang. Saya buat sikit lah kuis kamu sikit. Kuis apa? PBD kamu sikit lah. Okay? Nanti minggu depan ataupun kalau sampai Jumaat tu kita masuk 5.2. Sebab 75 ni sikit dia, tak banyak. 5.2 banyak kira-kira. Okay? Okay, so saya buatkan kehadiran sekejap. Lupa kehadiran. Patutnya buat awal tadi. Okay, satu bakti saya dah buat. Beri tanda. Okay, satu Iman dah buat. Okay, last sekali satu jujur. Okay. So ketua kelas tolong tengokkan siapa yang tak hadir. Tolong bagi kerjasama dekat ketua kelas yang penolong Bila dia catat nama kamu tak hadir tu, kamu kena tengok lah betul ke saya tak hadir. Kamu tengok dulu. Sebab apa ada juga berapa kali dah saya tegur. Pakai nama penuh kan. Kamu tak nak pakai nama penuh. Jadi janganlah marah kamu punya ketua dengan penolong kalau dia tulis nama kamu tak ada Kamu kena maklumkan dekat ketua kelas kamu. Kamu ada ke tidak. So nanti ketua kelas tolong bagi Okay, so jangan lupa buat modul Nilam tu lah. Alright, so saya rasa tu saja. Ada apa-apa nak cakap? Tak adalah kot.